Penat ni nak buat kelas ni. Okay, kita start recording. Kita hari ni akan belajar tajuk baru iaitu tajuk janjang. Okay, janjang ni ada kaitan rapat dengan tajuk jujukan dan pola nombor yang awak belajar masa tingkatan 2. Okay. Sebelum kita masuk janjang ni, kita ketepikan dulu janjang. Saya nak ingatkan balik semula awak tentang tentang yang kita belajar sebelum masa awak form 2 dulu. Okey katakan saya ada beberapa lah jujukan. Ingat lagi, jujukan ni is a series of number. Series of number kita keluarkan berapa nombor series of number. Macam contohnya, kalau saya kata saya ada nombor 1, 5, 7, 9, 11. Okay, ini jujukan 1. Okay, jujukan yang kedua, saya punya jujukan yang kedua 3, 5, 9, 15, 23. Okay, lepas tu seterusnya saya ada 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, seterusnya. Okey, lepas tu saya ada saya ada 10, lepas 100, 1000, lepas 1000, 10,000. Okey, semua orang tengok tolong respon saya awak jangan senyap je, kalau tak saya lambat nak mengajar ni. Okey, so kita tengok. Saya ada A, B, C, D. Okey, ini adalah jujukan-jujukan nombor. Okey, saya nak minta setiap orang tolong bagi tahu saya, A tu apa dia punya pola? Ingat lagi tak pola? Cuba awak tengok. 1 jadi 5, 5 jadi 7, 7 jadi 9, 9 jadi 11. Awak rasa apa pola dia? Macam bertambah ya cikgu. Okey, bertambah berapa banyak? Pola bertambah, okey betul. Tapi dia bertambah berapa banyak? Saya salah, 81, dia 3. Okey, 3, 5, 5, 7, 7, 9, 9, 2. Bertambah sebanyak 2. Setiap satu tu kan? Okey, kalau yang ni apa dia punya pola? Okey, cara kita tengok pola adalah kita tengok dia punya beza lah. 3 dengan 5, apa beza dia? 2. 2. 5 dengan 9? 4. 4. 9 dengan 15? 6. 6. 15 dengan 23? 8. 8. Maksudnya apa pola dia? Dia menambah 2, 4, 6, 8 tu apa? Dua, 4, 6, 8 tu nombor apa? Kita tak tahu kot. Kita ada 2, 4, 6, 8, kita ada 1, 3, 5, 7. Nombor apa? Nombor genap. Nombor genap, pandai. Kita menambah nombor genap. Okey. Lepas tu, kalau 0, 1, 2, 3, 5 ni apa benda pula? Pola dia apa? Ingat lagi ke? Masa form 2 belajar, ini kita panggil sebagai Fibonacci. Ingat lagi tak Fibonacci? Fibonacci, ingat ke? Tak. Fibonacci eksperimen, maksudnya untuk dapatkan nombor
kita ada 0 dengan 1, kita tambahkan 2 nombor yang sebelumnya. 0 dengan 1 dia jadi 1. Untuk dapatkan nombor seterusnya, 1 tambah dengan 1. Jadi 2. Untuk nombor seterusnya, 2 tambah dengan 1. Dia jadi 3. Lepas nombor seterusnya, 2 pula tambah dengan 3. Dia jadi 5. Lepas tu tambah yang ni pula. Dia jadi 8. So next jadi apa? Next jadi 13. Okay, ini adalah pola Fibonacci Fibonacci. Okay, seorang ahli saintis yang dia tengok populasi arnab. Ini kisah dia lah. So dia bercakap tentang dia punya pola dia adalah menambah 2 nombor sebelumnya. Okay. So kalau tengok yang D pula, apa dia punya pola? Darab 10. Darab 10, very good. Darab 10, darab 10, 10. Okay, so ini adalah jujukan. Jujukan. Yang hari ni kita nak belajar janjang. Okay. Janjang ni dia ada 2. Tapi hari ni saya nak fokus kepada janjang aritmetik. Okay. Saya tulis kat sini. Yang kita nak belajar hari ni adalah janjang. Apa itu janjang? Okay. Kita nak belajar janjang. Dan janjang yang kita nak fokus adalah janjang aritmetik. Okay. Kita pergi tengok balik semula kita punya dalam kita punya modul. Dia bagi tahu janjang aritmetik. Yang ni saya besar. Saya nak baca betul-betul. Dia kata janjang aritmetik ialah suatu jujukan nombor dengan setiap sebutan diperoleh dengan menambahkan satu pemala kepada sebutan sebelumnya. Okey, kat sini dia kata janjang aritmetik ialah jujukan nombor. Tapi jujukan nombor yang macam mana? Yang setiap sebutan diperoleh dengan menambah. Okey, kepada sebutan sebelumnya. Jadi, daripada kita punya jujukan yang saya bagi kat awak ni, yang banyak-banyak saya tunjuk kat awak ada A, B, C, D ni, awak tengok kat situ, mana satu yang janjang aritmetik? Yang kalau kita dapat dengan kita menambah, yang mana? Come on, tolong bagi respon. Cepat sikit. Buka mic masing-masing. Macam yang C tu cikgu. C, tak, dia kata kita ulang balik semula. Cuba tengok balik semula. Dia kata janjang aritmetik ialah suatu jujukan nombor dengan setiap sebutan diperoleh dengan menambahkan satu pemala kepada sebutan sebelumnya. Maksudnya menambahkan satu pemala. Mana saya punya ni? A. Orang rasa apa? A. Okey, cuba kita tengok balik semula. Kalau A ni dia menambah setiap satu dia menambah dengan satu nombor yang sama. Betul tak? Okey. Yang ni semua menambah 2, menambah 2, menambah 2, menambah 2. Kalau yang ni dia menambah tapi nombor dia tak pemala. Dia jadi 2, 4, 6, 8 berubah-ubah. Kalau yang ni lagilah dia bergantung kepada nombor sebelumnya. Kalau yang ni darab. So dalam banyak-banyak ni A, B, C, D yang merupakan janjang aritmetik adalah A. Ini dia janjang aritmetik. Okey, faham tak maksud janjang aritmetik? Faham. Okey. So janjang aritmetik ni adalah jujukan yang mana kalau kita tambahkan dengan satu nombor yang sama untuk setiap selang dia. Kiranya antara sebutan pertama dengan sebutan kedua dia punya selang dia tu sama. Okey, ataupun kita panggil sebagai beza sepunya. Okey, ada beberapa istilah dalam janjang aritmetik yang awak kena kenal. Okey, yang pertama kalau kita guna huruf D kat sini. Jujukan yang mempunyai beza sepunya. D ni maksud dia apa? D ni adalah beza sepunya. Beza sepunya tu maksudnya apa? Kalau saya ada jujukan 2, 4, 6, 8, 10. So awak nampak kat sini dia bertambah secara sekata ataupun seragam, iaitu dia bertambah secara 2. Nampak tak? Ni 2, 2, 2, 2. So 2 ni apa? 2 ni kita tulis sebagai D.
Iaitu kita panggil dia sebagai beza sepunya. Beza setiap satu ni sama, sepunya. Faham tak? Beza antara nombor 1 dengan nombor 2, nombor 2 dengan nombor 3 ni semua sama, iaitu D. So D ni kita panggil sebagai beza sepunya. Itu pertama yang awak kena kenal. Satu lagi yang awak kena kenal adalah bila dia tulis huruf T ni. Okay. Dia guna huruf T. T tu maksudnya apa? T tu adalah sebutan. T maksudnya apa? T dalam bahasa Inggeris dia term ataupun sebutan. Okay. Apa maksud T? T tu sebutan tu maksudnya kalau dalam jujukan, okay, kalau katakan jujukan saya ada nombor, saya ada masalah lah, mata saya tak nampak mana saya punya pen berada. Okay. 1, 3, 5, 7, 9. Okay. So, yang pertama ni, ini kita panggil sebagai sebutan pertama. Sebutan pertama kita tulis dia sebagai T1. T1 adalah sebutan pertama. Jadi 3 ni apa? T2. Very good, T2. 5? T3. 3. Jadi 9? T5. T5. Okay. So ini adalah nombor sebutan yang keberapa? T1, T2, T3, T4, T5. Okay. Satu lagi yang awak kena ketahui, selain daripada T ni, okay, selain daripada T, untuk T1 je, special ya. Special kepada T1. T1 selain daripada huruf nama dia T1, term pertama, kita tulis juga sebagai huruf A. A ni pun maksud dia adalah sebutan pertama. Ini antara istilah yang awak kena kenal lah. Okay, seterusnya dia tunjuk kat sini. Macam mana kita nak dapatkan D? Okay, beza sepunya macam mana nak dapat? So beza sepunya, kalau kita nak tengok beza, sebutan yang kedua tolak sebutan yang pertama. So dia kata T2 tolak dengan T1. Ataupun kita boleh buat T3 tolak dengan T2. Ataupun T4 tolak dengan T3 dan seterusnya. So kalau dalam bentuk formula kita kata Tn tolak dengan Tn tolak 1. Okay. Tn ni apa pula Tn? Tn ni adalah sebutan ke N. Kalau kita punya jujukan tu ada 10 nombor. Ada 10 nombor. Okay. Saya kata jujukan saya, N saya tu ada 10. Term saya tu daripada T1 sampai T10. Ada 10 nombor. Okay. So saya punya Tn tu adalah T yang ke-10. Faham ke? Faham ke? Okay. Faham. So nama lain untuk Tn ni juga kita kenal dia sebagai sebutan terakhir. Kalau yang pertama T1 kita tulis dia A, sebutan pertama. Tapi kalau Tn dia sebutan terakhir, dia ada nombor lain juga. Special untuk Tn Macam yang pertama tu A, yang kalau Tn ni kita tulis dia sebagai huruf, dia tulis dia sebagai huruf L. Stand for last. The last term, L. Okay. Tn adalah sebutan terakhir ataupun L, iaitu the last term. Okay. Ini cara untuk dapatkan D. D cari dengan Tn tolak Tn sebelumnya. Maksudnya sebutan yang sebelumnya. Okay. Satu lagi yang awak kena kenal bila kita cakap tentang janjang aritmetik. Okay, ciri khas untuk janjang aritmetik ialah mempunyai D yang seragam. Maksudnya beza sepunya dia mesti sama. Setiap satu nombor ke satu nombor seterusnya dia mesti sama. Kalau sama, dia mempunyai D yang seragam, maka dia adalah janjang aritmetik. Untuk kita kenal pasti dia janjang aritmetik ke tak, kita tengok D dia mesti seragam. Kalau D tak sama, maksudnya dia bukan janjang aritmetik. Okey ke? So kita jawab soalan. Mengenal pasti suatu jujukan ialah janjang aritmetik dan memberi justifikasi. Okay, soalan nombor 1. Dia minta cari beza sepunya bagi setiap janjang aritmetik berikut. Okay, dia nak apa? Beza sepunya. Beza sepunya kita guna huruf apa? D. Difference. Okay. So, saya nak tanya Ellie. Ellie, macam mana nak dapatkan D untuk soalan A? T2 tolak T1.
Very good. Dalam kes ni T2 dia yang mana? Negatif 21. Okay, tolak dengan? Negatif 35. Cuba awak tekan kalkulator, apa awak dapat? 14. 14. Very good. Okay, ni dia punya D. Okay, soalan B. Saya nak minta Syakira. Syakira tolong jawab Syakira. Syakira ada kan? Ke dah hilang dari radar? Ada cikgu, ada cikgu. Okay. Macam mana nak buat Syakira? Jap. Cikgu yang B ni saya blur lah. Tak ada blur-blur. Awak tengok betul-betul. Saya Kita blur. ada ini term 1, ni T1, ini T2, ini T3. Betul? Okay. Syakira jawab saya. Okay. So macam mana kita nak dapatkan D? Formula dia apa? T2 tolak T1. Yes, T2 tolak T1. Beritahu saya apa T2? 5 punca kuasa 3. Sebut dia set 3. Set 3. Okay, nak tolak dengan? 2 set 3. 2 set 3. Syakira saya tahu yang awak tak reti adalah bila nampak set. Awak anggap set ni macam kita buat algebra. Kalau saya ada 5A tolak 2A, apa jawapan awak? 3A. 3A. So sama juga. Cuma A dia adalah set 3. Faham tak? So jawapan kita akan dapat 3 set 3. Set 3. Kita anggap set 3 ni macam huruf A, B, C macam tu. Okey ke? Okay. Boleh? Boleh. Masalah awak bukan awak tak reti tajuk ni, tapi awak tak reti tajuk set. Okey? Kita pergi ke soalan C. C saya nak Khairunisa. Nisa? Ya. Okey, jawab soalan C. D sama dengan 2P tolak 3P tolak Q. Tolak P tambah Q. Okey? Ni tolak P tambah Q kan? Okey, lepas tu bila kita buka kurungan dia akan jadi 2P tolak P tolak Q. Faham tak? Faham? Faham kan? Okey. Ni selalu pelajar silap ni. Dia nampak tambah nanti dia buat kat bawah tambah. Kalau awak buat tambah kat bawah ni salah. Dia kena tolak. Okey ke? Okey, kalau 2P tolak P dapat apa? Khairunisa? P. P. Jadi jawapan akhir? P tolak Q. Very good. P tolak Q. Okey, seterusnya. Alisha. Alisha? Ya. Nak dia punya sempurna macam mana nak buat? D sama dengan log. Macam mana Ni sebut? sebenarnya A kecil tau. Ni A kecil tau. Kita akan sebut macam ni. Log 2 kuasa 4 asas A. Macam tu. Log 2 asas A. Log 2 kuasa 4 asas A. Yes. 2 kuasa 4 asas A. Okay. Tolak dengan? Tolak dengan log 2 asas A. Okay, very good. Okay, sekarang ni awak tengok Alisha kita ada tolak. Kalau tolak kita boleh ubah dia jadi sekarang ni log dia berasingan kita cerakinkan ni log A. Sekarang kita nak gabungkan log A ni. Biar nombor ni jadi satu nombor tunggal. So kita akan dapat log 2 kuasa 4. Kalau tolak jadi apa? Darab ke bahagi? Bahagi. Yes, bahagi. Bahagi dengan 2 je ni 2 tak ada kuasa. Lepas tu asas dia sama asas A. Okey, sekarang ni cuba awak tengok ni. 2 kuasa 4 bahagi 2. Kita dapat apa? Boleh kecilkan tak? Boleh pemudahkan?
Kalau tak reti awak guna kalkulator pun boleh. 2 kuasa 4 bahagi dengan 2 dapat apa? 8. 8. Okay, so kita punya jawapan log 8 asas A. Okay, ataupun kalau buat log 2 kuasa 3 asas A pun boleh. Sebab 2 dengan 4 ni kita potong, sini tinggal kuasa 3 je. Okay ke? Okay, so ini cara kita mendapatkan D Dan D boleh pelbagai, tak semestinya nombor bulat je. Dia boleh jadi nombor pecahan, boleh jadi nombor perpuluhan, boleh jadi nombor log, boleh jadi nombor dalam set. Okay. Seterusnya, tentukan sama ada setiap jujukan berikut ialah janjang aritmetik ataupun bukan. Dan beri justifikasi. Sekarang ni awak kena tentukan. Dia ni janjang aritmetik ke tak? Okay. Macam mana kita nak tentukan dia ni janjang aritmetik? Okay. Dengan kita pastikan dia punya D adalah seragam. Ya, nak tentukan janjang aritmetik ni, janjang aritmetik ni, okay. Dia punya D mesti sama ataupun seragam. Okey, sekarang kita check. Soalan 2A. 9, 13, 13, 17, 17, 21. Kita tengok dia punya D. 9 dengan 13, apa dia punya D? 4. 4. 4. Okey. 17 dengan 13. 4. 21 dengan 17. 4. 4. So kita nampak dia punya D adalah 4. Seragam ke tak? Seragam. 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 Jadi janjang aritmetik ataupun tak? Janjang aritmetik. Ya, jawapan dia janjang aritmetik. Kenapa? Kerana D sama ataupun awak boleh buat D adalah seragam. Okey. Kita tengok B pula. Kita kena try sesuatu tau. 12 dengan 14. 2. 14 dengan 16. 2. 16 dengan 18. 2. 2. Jadi janjang aritmetik ataupun tak? Janjang. Janjang aritmetik. Janjang aritmetik. Kenapa? Sebab dia seragam. Sebab dia seragam. Kerana dia sama atau seragam. D sama. Okey. Okey, kita teruskan. Soalan C pula. Ni, yang pertama ni. Apa dia punya D? 0.01 tolak 0.1. Come on. Negatif 0.09. 0.09. Okey, soal yang D yang seterusnya. Yang ni pula. 0.001 tolak dengan 0.01. Negatif 0.09. 09 juga. 0.009. Okey, so ada dua sekarang ni. 009. Okey, sekarang saya nak tanya. Sama ke tak dia punya D? Tak. Jadi janjang aritmetik ataupun bukan? Bukan. Bukan. Bagus. Bukan janjang aritmetik. Kenapa? Dia tak seragam. Yes, kerana D tak seragam. Okay, kita try soalan D pula. D ni kita buat cantik elok lah. Okay, kita tengok sini dia ada mula-mula 5, lepas tu kena tolak dengan 5 tolak X. Nampak 5 tolak X ni saya buat dalam kurungan supaya awak tak tersilap nanti bila buka kurungan. So awak akan dapat D, yang pertama dia adalah apa? 5 tolak 5 tambah X. Dapat apa? Anak-anakku, 5 tolak 5 tambah X. Cepat. X. Okey. Tengok D yang seterusnya. Okey. Kita buat 5 tambah X tolak dengan 5. Dapat apa? Lima tambah X tolak 5. Cepat-cepat jawab. X.
X juga. Jadi adakah dia ni janjang aritmetik? Ya. Ya, janjang aritmetik. Kenapa? Kerana D dia sama dengan X dan seragam. Okey, kita tengok seterusnya. Soalan E dengan soalan F. Soalan E. Okey, kita cari dulu D negatif 17 tolak dengan negatif 32. Okey, apa dapat? 15. Bagus, kita pergi yang seterusnya. Soalan D. Soalan D pula, soalan E. Kita buat lagi sekali. Negatif 2 tolak dengan negatif 17. Dapat apa? 5. 5. 15. 15. Kita try lagi. D yang seterusnya. 13 tolak negatif 2. 15. 15. Okey, janjang ke tak? Janjang. 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 Kerana? D Kerana seragam. apa? D 15 seragam. Okey, kita tengok yang F pula. Okey, F. Dia ada banyak D ni. 1, 2, 3, 4. Ha, kena buat 4 D ni. Okey, 5.7 tolak 8.2. Dapat apa? Negatif 2.5. Negatif 2.5. Okey, kita try D yang satu lagi. 3.2 tolak 5.7. Dapat apa? Negatif 2.5. Negatif 2.5. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, 1.7 tolak 3.2. Negatif 1.5. Okey, kita tengok yang seterusnya. Negatif 0.8 tolak 1.7. Negatif 2.5. Okey, jadi saya nak tanya, janjang aritmetik ataupun bukan? Bukan. Kenapa bukan? Kan 25, 25, 25. So ada satu tu dia negatif 1.5. Ada satu, so dia akan select semua. So dia ni bukan janjang aritmetik. Kenapa? Kerana D tidak seragam. Okay, sebab kalau dia minta justifikasi, jangan lupa jawab justifikasi awak. Cikgu ada soalan. Kalau okey, kalau contohlah jawapan dia negatif 2.5 tu ada 2, lepas tu negatif 1.5 pun sama ada 2. So dia seragam ke tak? Tak. Sebab dia 2.5, 2.5, 1.5, 1.5. Maksud tak seragam. Dia kena semua sama. Baru dipanggil janjang aritmetik. Okey, bagus soalan dia. Okey, seterusnya kita nak buat, kita nak menerbitkan rumus. So kita nak tengok macam mana kita nak buat rumus. Macam mana orang dulu-dulu bila dia buat benda ni, dia dapatkan rumus untuk kita pakai. Okey, cara dia ahli matematik ni dia buat eksperimen, tapi eksperimen dia dengan nombor lah. Dia tak buat eksperimen dengan bahan kimia ke, dengan jam randik ke dia guna ni. Okey, macam ni dia kata cara kita nak menerbitkan rumus sebutan ke n Tn bagi janjang aritmetik. Okey, pertimbangkan suatu janjang aritmetik. Kita ada 2, 5, 8, 11 dengan 14. Gunakan corak jujukan ini untuk membantu anda melengkapkan jadual. Andaikan sebutan pertama suatu janjang aritmetik ialah A dan beza sepunya adalah D. Okey, lengkapkan jadual di bawah. Okey, sekarang ni kita berpandukan kita punya jujukan yang dia dah bagi ke atas tu. 2, 5, 8, 11 dengan 14. So ini adalah T1, ni T2, yang ini T3, yang ini T4, yang ini T5. Okey So kita pun tengok nilai sebutan T1. Apa nilai dia? 2.
Okey. Kalau daripada jujukan ni kita boleh tahu kita punya A, sebutan pertama kita adalah 2. Betul? Kita punya D apa D kita? 2, 5, 8, 11, 14. Apa D dia? 3. 3. Okay, so kita tengok kat sini. Nilai sebutan kita untuk T1, 2. Untuk T2, 5. Okay, untuk T3, 8. Okay, T4, 11. T5, 14. Okay, so kita pun tulis. Jadi apa kaedah untuk kita dapatkan sebutan ni? Apa caranya untuk kita dapatkan nombor 2 ni? So T1 ni nak dapatkan nombor 2, kita buat je lah 2 je lah, tak buat macam mana kan. Tapi kalau T yang kedua ni, macam mana kita nak dapatkan dia? 2, macam mana boleh jadi 5? 2 kena tambah apa? 3. Tambah 3. Yes, 2 tambah 3 kita dapat 5. Okay, seterusnya kalau kita nak dapatkan T3, 5 tambah 3. 5 tambah 3 kan? 5 tambah 3 yang dekat atas ni kan? Okay, 5 ni sebenarnya kita salin balik je lah atas ni, kita buat 2 tambah 3 tambah lagi 3. Jadi kan 5 tambah 3, 5 tu sebenarnya datang daripada 2 tambah 3. Sebab kita nak kaedah mendapatkan sebutan, kita cerahkinkan betul-betul satu-satu. Okay, kalau T4 macam mana kita buat? 2 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Tambah 3 tu 3 kali. Okay, jadi kalau T5, 2 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. okey, pandai. Okey, so kita tulis dalam bentuk rumus T1 ni kita nampak 2. Tak tambah apa-apa, dia tambah dengan kosong. Okey, kalau nak dapatkan T2, 2 tambah dengan 3. Okey, so dia pun tengok apa kaitan ni. Ini 3 ni 1 kali, ni 3 ni 2 kali, ni 3 ni 3 kali, ni 3 ni 4 kali. Ini tambah 3 satu lagi kan. Okey, so apa dia tengok? Oh, dia kata kalau T2, 2 tambah 3, 3 tu 1 kali je, 1 darab dengan 3. Kalau untuk dapatkan T3, 2 ni tambahkan dengan 3 tu berapa kali? 2. Jadi dia pun buat 2 darab dengan 3. Lepas tu kalau dapatkan T4, 2 tambah dengan berapa kali tu? 3 kali. 3 darab dengan 3. Okey. Lepas tu kalau dapatkan T5, 2 tambah dengan 4 pula darab dengan 3. So kalau sini ada 1, 2, 3, 4, mesti atas ni kalau kita nak buat urutan kan 1, 2, 3, 4. So sini mestilah kosong darab dengan 3. Faham tak? So daripada sini dia dah nampak, oh kita dah nampak. Sebab bila kaedah duduk sini, maksudnya kita nak kena tengok dia punya pattern. Apa dia punya pola yang kita boleh nampak sama. So kita nampak lah kat sini pola dia, kita akan nampak, oh ni kalau T1 kosong darab 3. Kalau yang ni T2, 1 darab 3. Faham tak? Dah nampak dah? Okay, so bila kita dah nampak ni secara deduksi, kita pun masukkan guna huruf pula. Sebab tadi tu kita buat ni guna nombor. Okay. So TN apa nilai dia? Nilai dia TN lah. So macam mana nak dapatkan TN? Kalau dapatkan TN maksudnya 2. 2 tu apa? 2 tu A. A tambahkan D tambah D tambah D tambah D. Sampailah kita dapat N tu. So kita tengok. So kalau kita nak dapatkan TN, maksudnya 2 tu apa? A tambah dengan, kalau dia punya N tu 5, yang ini jadi 4. Nampak ke? Kalau sini 4, sini jadi 3. Kalau sini 3, sini jadi 2. Kalau sini 2, sini jadi 2. Kalau sini 1, sini jadi kosong. So dia nampak perkaitan kat situ bahawa kita kena buat N tolak 1, lepas tu darab dengan D. Siapa tak faham? Adakah? Respon anak-anak, kalau faham cakap faham, kalau tak faham bagi tahu. Faham.
Okey, disebabkan itu daripada eksperimen yang kita buat, maka kita pun dapatlah kita punya formula. Formula untuk dapatkan Tn. Tn ni adalah sebutan ke N. Okey, so formula untuk dapatkan Tn adalah Tn sama dengan A tambah N tolak 1 darab D. Okey. Adik kau lagi kerja ke, Dik? Ni kan PKP, kau bahayalah. Sorry. Gangguan sikit. Iklan. Okey, Tn sama dengan A tambah N tolak 1 darab D. Okey. A itu adalah sebutan pertama, dia adalah biasa sepunya dan N adalah bilangan sebutan. Dengan menggunakan formula ni, kita akan jawab soalan seterusnya. Bagi setiap janjang aritmetik yang berikut, cari sebutan ke N. So, dia nak Tn seperti yang dinyatakan dalam kurungan. Okey, kita tengok soalan A. Dia nak sebutan ke-9. So ini bermakna dia nak T9. Okey, siapa perlu beritahu saya macam mana nak buat? Kalau daripada formula, kita kena ada A, kita kena ada D. Baru kita boleh jawab soalan ni. So daripada negatif 12, negatif 9, negatif 6. Siapa boleh beritahu saya apa dia punya A? Negatif 12. Okay, very good. Negatif 12. Apa dia punya D? 3. Okey, bagus. Jadi kita masukkan guna rumus. T9 sama dengan A. A kita apa? Negatif 12. Negatif 12. Okey, tambah 9. N tolak 1. 9 tolak 1. 9 tolak 1. Very good. 9 tolak 1. Darab dengan? 3. 3. Ya, pandai. Okey. So sekarang kita tekan kalkulator. Negatif 12 tambah 9 tolak 1 tu 8 kan? Negatif 12 tambah 8 darab 3. Apa? $12. Yes, bagus. Jadi T9 kita dapat 12. Okey. Miftah, tolong saya soalan B. Sebelum kita buat, kena tulis dulu A dan D dia apa. Miftah, A dia apa? $13. Oh, sorry. Yang ini kena betulkan sikit yang. Yang ini dia tersalah ni. Dia bukannya 13. 1/3. 1/3. Yang ini negatif 1/3. Yang ini negatif 1. Okey ke? Tolong betulkan 1/3, negatif 1/3 dengan negatif 1. Dah? Okey, Miftah lagi sekali. A dia apa? 1/3. Okey, dia punya D? Negatif 2/3. Very good. Jadi dia nak sebutan ke-15. 1/3 tambah 15 tolak 1 darab dengan negatif Very good. 2/3. Okey, cuba tekan kalkulator. Negatif 9. Yes, pandai. Negatif 9. Okey, bagus. Jadi awak dah faham kan nak guna formula ni. Formula ni Tn tu maksudnya kalau dia nak sebutan ke N. Okey, tadi saya bagi tahu awak Tn selain daripada sebutan ke N, kita panggil juga sebagai sebutan yang terakhir ataupun kita guna huruf L, the last term, L, last. Okey, kita pun cakap tentukan bilangan sebutan bagi setiap janjang aritmetik yang berikut. Okey, dia bagi negatif 0.1, 0.7, 0.26, 1.97. Okey, nombor-nombor ini dia dah bagi kita daripada the first term, second term, third term, lepas tu dengan terus last term. 1.7997 ni, this one is the last term. So kat sini dia dah bagi Tn. Tn kita 1.97. Okay. A negatif 0.12. Okay. Dia punya D, awak kena kira lah. Tolong kira jap. D dia berapa? 0.19. 19
Okey. Soalan nak apa sekarang ni? Dia nak bilangan sebutan. So bilangan sebutan bukan sebutan ke n. Bilangan sebutan tu apa? Bilangan sebutan tu kita nak tahu n dia berapa. Okay. So kita kena guna formula. Formula kita Tn sama dengan A tambah N tolak 1 darab D kan. Okay. Kita kena masukkan Tn kita dah tahu 1.97 sama dengan A kita negatif 0.12 tambah N tolak 1 kita tak tahu. D kita 0.19. Okey, bila dah sampai macam ni, awak pun kena buka lah kurungan. So kita akan dapat 1.97 sama dengan negatif 0.12 tambah N darab 0.19. Jadi 0.19 N tolak 0.19. Sebab 1 darab dengan 0.19, N darab dengan 0.19 Okey, seterusnya saya nak jadikan N ni sebagai perkara rumus. Okey, tolong saya apa nak buat? Kalau kita nak jadikan 0.19 ni perkara rumus, yang selain daripada 0.19 yang tak ada N ni, semua ni kita akan ke sebelah. Kalau saya pindahkan, negatif tu akan bertukar jadi Positif. positif. So, kalau kat sini 1.97, so dekat 1.97 tambah 0.12 tambah dengan 0.19 sama dengan 0.19 N. Okay, cuba awak tambah. Dapat apa? $2.28. 2.28. Ni saya punya pen ni, okey. 2.28 sama dengan 0.19 N. Saya nak N sahaja. 12. Dapat apa? 12. 12. 12 Betul semua setuju 12? Ya. Okey. So, benda yang sama juga kita nak buat dekat soalan B. Soalan B. Tulis dulu dia punya maklumat. A dia apa? AX. X. Dia punya D? 27X tambah 13Y. Biar betul. D sayang, D. D tu beza sepunya. 2X tambah Y. 2X tambah Y. Macam mana boleh dapat 2X tambah Y? Tolak X. 3X tambah Y tolak dengan X. Dapat 2X tambah Y. Okey, dia punya Tn baru 27X tambah 13Y. Okey, macam mana kita nak dapatkan N? Tolong susun apa sama dengan apa? X tambah 13Y. Lepas tu? Sama dengan X tambah Tambah N tolak 1 darab 2X tambah Y. Ni okey? Seterusnya apa nak buat? Bukakan kurungan. 27X tambah 13Y sama dengan X. Okey. Yang ini nak buat macam mana? Ini kena darab satu-satu. Ni darab ni darab ni. So akan dapat 2XN tambah NY tolak 2
tolak Y. Ni pula awak darab ni Okey. Dah dapat ni, yang N ni awak tinggalkan satu tempat. N ni biarkan dekat belah kanan. Yang X dengan Y tu awak pindahkan ke belah kiri Okey. So awak akan dapat apa? 27X okey, tambah 13Y okey, tambah X tolak tambah X pula, sorry. Tolak X. Sebab kita dah pindah sebelah. Ni pindah sini. Yang ni pun pindah juga. Pun pindah juga. Okey, jadi tolak X tambah 2X tambah Y. Sama dengan apa? 2XN tambah NY. Okey, kita tengok X dengan X. 27X tolak X jadi 26. 26X tambah 2X jadi 28X. 13 tambah dengan 1 jadi 14Y. Sama dengan 2X N tambah NY. So benda yang sama adalah saya letak N kat luar. Dalam jadi 2X tambah Y. Okay, so saya nak N saja. Bila nak N saja, saya bawa pergi sebelah. Dia jadi 28X tambah 14Y. So tapi saya tengok, oh 28 dengan 14 ni kita boleh kita boleh faktorkan. Dia jadi 14 kat luar. Dia jadi 2X tambah Y. Perkan dengan 2X tambah Y. Mana dapat 2X tambah Y cikgu? Yang ni. Yang ada ni, saya pindahkan ke bawah. Okay, saya pun nampak 2X tambah Y dengan 2X tambah Y ni boleh potong. Jadi jawapan N sama dengan berapa? 14. 14. Okay. Ada nak tanya? Dia cerita lain. Ada nak tanya? Faham kan? Faham kan cerita ni? Faham. Okey. So kalau faham, last sekali saya nak buat kesimpulan lah. So hari ni kita belajar tentang apa anak-anak? Janjang aritmetik. Okey, bagus. Janjang aritmetik tu apa ciri-ciri dia? D seragam. Very good. D kena seragam. Okey, baru dia panggil janjang aritmetik. Okey, kemudian kita belajar tentang formula untuk dapatkan TN. TN sama dengan apa? Ni kena hafal TN sama dengan apa? A A tambah N tolak 1. D. D. Ni tak kena hafal. Penting sangat. TN sama dengan A tambah N tolak 1 darab D. Di mana awak kena define, kena tahu TN tu apa. TN tu sebutan ke N. A tu apa? Sebutan pertama. Ataupun T1. N tu apa? Bilangan sebutan. D tu apa? Beza sepunya. Kita tahu TN sama dengan A tambah N tolak 1. TN tu sebutan ke N, A tu sebutan pertama ataupun T1, N tu bilangan sebutan, D beza sepunya. So hari ni ini yang kita belajar ya. Okey. Takkan ni tak ada masalah kan? So apa pendapat anda tentang tajuk janjang ini? Susah ke senang? Boleh lagi awal-awal. Boleh lah kan? Itulah dia. Okey lah, nak kata senang sangat tak juga. Tapi macam okey lah, tak adalah macam susah sangat. Betul tak? Alright, so itu saja anak-anak. Sampai sini saja. Pastikan awak dah start buat revision. Okay, jangan tunggu lama-lama baru nak buat. Nanti tertinggal. Okay. Bye-bye.
Assalamualaikum.